Assalamualaikum dan salam sejahtera buat pensyarah yang dikasihi serta rakan seperjuangan sekalian. Kami daripada kumpulan 5 yang terdiri daripada saya, Muhammad Syahmi bin Abdul Aziz, Siti Hawa Aisyah binti Abdul Rahim dan Nur Nadirah binti Muhammad Nazri ingin membentangkan berkenaan tajuk peranan peribahasa Melayu dalam melestarikan konsep etika dan peradaban. Masyarakat Melayu terkenal dengan kesopanan dan kelembutan dalam mengekalkan bahasa dan latar belakang agama. Masyarakat Malaysia amat mementingkan kesantunan berbahasa dan orang ramai enggan menyatakan perasaan tidak puas hati mereka secara terbuka. Dalam budaya Malaysia, pertuturan tidak langsung sering digunakan untuk menyampaikan maksud sebenar. Salah satu cara untuk melakukannya ialah dengan menggunakan peribahasa. Peribahasa bererti susunan atau ayat yang memiliki maksud yang tertentu yang membawa erti seperti berlapik, tersirat dan berkias. Menurut Za'bar, peribahasa membawa istilah susunan kata yang pendek dengan maksud yang besar dan benar serta perkataannya enak didengar. Dewan Bahasa dan Pustaka pula mendefinisikan peribahasa sebagai kata atau ayat yang terdapat padanya susunan yang tetap dan membawa maksud yang tertentu. Pengertian susunan kata dalam peribahasa tidak boleh ditafsir perkataan demi perkataan, akan tetapi susunan kata tersebut membawa maksud yang tertentu. Antara contoh peribahasa ialah simpulan bahasa, perumpamaan, bidalan dan pepatah. Simpulan bahasa adalah ungkapan yang amat baik dan terdapat padanya makna yang tertentu. Maknanya mempunyai isi yang tersembunyi ataupun tersirat dan bukan melalui isi yang nyata ataupun tersurat. Perumpamaan pula membawa erti peribahasa yang mempunyai maksud tersurat dan tersirat. Perumpamaan mempunyai dua jenis, iaitu mengucapkan perbandingan secara terbuka dan tidak terbuka. Perumpamaan yang mengucapkan perbandingan secara terbuka dimulakan dengan kata seperti bagai, umpama, ibarat dan laksana. Manakala perumpamaan yang mengucapkan perbandingan secara tidak terbuka tidak dimulai dengan perkataan perbandingan tersebut. Bidalan membawa maksud nasihat. Bidalan membawa dua lapis maksud dan bidalan tidak dimulai dengan kata seperti laksana dan umpama. Pepatah membawa erti seakan sama dengan bidalan. Walau bagaimanapun, pepatah terdapat padanya perkataan berkerat-kerat atau berpatah-patah. Sebagai contoh, diam-diam ubi berisi, diam-diam besi berkarat. Fungsi utama penciptaan peribahasa adalah untuk memberi pengajaran kepada masyarakat pada zaman dahulu. Di samping itu, pepatah bertindak sebagai pengawal sosial. Ini bermakna masyarakat zaman dahulu sering menggunakan peribahasa untuk mendisiplinkan ahlinya. Dengan cara ini, orang yang dipersalahkan tidak mudah tersinggung. Begitu juga dengan penegur yang biasanya lebih tua tidak akan malu apabila diperli. Contohnya, apabila seorang lelaki tua ingin menegur anak perempuannya supaya berdikari, dia mungkin menggunakan peribahasa yang berbunyi, jangan pergi cari timba dalam perigi. Kita akan teruskan dengan cabaran peribahasa dalam melestarikan konsep etika dan peradaban. Seperti yang kita tahu, peribahasa Melayu merupakan komponen yang penting dalam kemahiran berbahasa dan boleh membawa maksud yang mendalam jika dihayati dengan betul. Penggunaan peribahasa telah digunakan sejak zaman dahulu lagi oleh masyarakat Melayu dalam kehidupan seharian mereka. Dan daripada persepsi sejarah, peribahasa telah digunakan secara signifikan bagi menyampaikan pengajaran serta nilai murni dalam kehidupan. Namun, penggunaan peribahasa pada zaman kini sangatlah asing dan jarang digunakan dalam kehidupan seharian oleh kaum Melayu sendiri. Oleh itu, kita akan huraikan beberapa cabaran peribahasa dalam melestarikan konsep etika dan peradaban masa kini. Cabaran pertama ialah masyarakat Melayu beranggapan bahawa peribahasa adalah bahasa klise yang dipelajari oleh orang dahulu. Selain itu, remaja pada zaman kini yang membesar dalam zaman sains dan teknologi lebih senang bertutur dalam gaya bahasa dianggap ringkas dan kontemporari yang tidak menggambarkan daripada bahasa klasik maupun kiasan sastera kuno. Malah, mungkin terdapat beberapa peribahasa yang menjadi asing bagi mereka akibat daripada jarang digunakan dalam pertuturan. Hal ini dikhususkan terutamanya dalam kalangan para remaja kerana peribahasa semakin jarang digunakan dalam semua peringkat umur. Secara realitinya, pada zaman kini, peribahasa Melayu hanyalah digunakan pada masa-masa yang tertentu sahaja seperti pada bulan bahasa yang dianjurkan oleh sebahagian kelab atau pertubuhan untuk bertujuan memperkukuhkan bahasa kebangsaan. Cabaran kedua ialah keyakinan yang kurang bagi kaum Melayu sendiri untuk memartabatkan peribahasa Melayu dalam unsur komersial.
Walau terdapat banyak iklan di dalam bahasa Melayu yang boleh menjual dan melariskan produk dan perkhidmatan, masih terdapat juga banyak persepsi yang negatif terhadap keupayaan bahasa Melayu dalam penggunaan secara meluas seperti di dalam unsur komersial. Sehubungan dengan itu, banyak perniagaan tempatan kerap menggunakan bahasa Inggeris bagi memasarkan produk mereka kerana mereka beranggapan bahawa bahasa Melayu akan menghadkan sasaran pasaran kepada pengguna Melayu sahaja. Oleh itu, penggunaan peribahasa Melayu tidak diberi banyak perhatian yang mencukupi dalam kebanyakan syarikat maupun karyawan periklanan, walaupun terdapat organisasi yang sudi bergabung untuk menawarkan perkhidmatan sosial yang berkaitan dengan linguistik kerana kebanyakan mereka mempunyai tanggapan yang rendah dalam penggunaan bahasa Melayu bagi isu berkaitan komersial. Seterusnya, kita akan meneliti tentang peranan peribahasa dalam konsep etika dan peradaban. Melihat kepada kepesatan pergerakan idea dan etika yang diamalkan tamadun Melayu terdahulu, mereka mempunyai pemerhatian yang tinggi dan mendalam terhadap tingkah laku, objek, alam sekeliling, norma kehidupan, budaya dan adab resam yang berkaitan dengan kehidupan mereka dalam proses penciptaan peribahasa. Peribahasa dijadikan sebagai kata-kata atau medium bagi menyampaikan pengajaran yang penuh hikmah untuk mendidik masyarakat dengan cara yang tidak langsung. Ajaran Islam dan konsep tamadun sangat berkait rapat di mana sebahagian masyarakat Melayu yang berpegang teguh kepada akidah Islam, kehidupan mereka tidak terpisah daripada kewajipan untuk hidup berpandukan ajaran Al-Quran dan hadis. Seperti yang dinyatakan di dalam peribahasa kaum Melayu, Islam merangkumi aspek kehidupan seperti menjaga hubungan baik antara manusia, seperti tingkah laku, pergaulan, tutur bahasa, kesopanan dan budi bahasa yang baik yang menjadi tunjang kepada etika dan peradaban manusia yang unggul. Selain itu, terdapat peribahasa yang menggambarkan unsur-unsur hikmah, kebijaksanaan dan keadilan yang penting bagi manusia untuk sentiasa menjadi seorang yang bertanggungjawab serta mampu menyelesaikan masalah secara adil dan bijaksana. Biduk kalau tidak berkemudi, bagaimana ia akan laju? Antara peribahasa yang menyeru orang Melayu supaya menuntut ilmu dan mempamerkan adab yang terpuji dalam kehidupan, menjadikan ia salah satu peribahasa yang mementingkan nilai menuntut ilmu. Peribahasa ini menggambarkan bahawa segala pekerjaan tanpa ilmu tentu tidak akan menghasilkan kejayaan. Berdasarkan kepentingan perumpamaan tersebut, terbukti bahawa masyarakat Melayu amat mementingkan pelajaran dan mengaplikasikan apa yang dipelajari dengan sebaik mungkin. Peribahasa memainkan peranan penting dalam masyarakat Malaysia, khususnya dalam kalangan masyarakat Melayu. Peribahasa sering digunakan untuk menyampaikan teguran, nasihat atau peringatan secara sindiran atau kiasan. Contohnya teguran, masuk kandang kambing mengembek, masuk kandang kerbau menguak, yang membawa maksud menyesuaikan diri dengan tempat dan keadaan. Seterusnya, nasihat. Bersatu teguh, bercerai roboh. Maksudnya, persefahaman dalam sesebuah masyarakat itu dapat membuahkan kejayaan, manakala perbalahan dapat menyebabkan perpecahan. Melalui penggunaan peribahasa, banyak kutukan, saranan dan teguran dapat disampaikan tanpa menimbulkan kemarahan dan kecil hati pada pihak yang lain. Peribahasa itu wujud apabila masyarakat Melayu menyedari betapa sukarnya memberi nasihat atau teguran secara terus kepada orang lain tanpa menyinggung perasaan mereka. Kemudian, mereka mula untuk menggunakan perkataan yang serupa untuk menyampaikan maksud yang sama kepada mereka. Peribahasa adalah bahagian penting dalam pengajaran bahasa. Masyarakat Melayu terdahulu menggunakan peribahasa juga untuk menegur perkara yang kurang berhemah dalam percakapan dan perbuatan. Semestinya budi bahasa dan sopan santun menjadi titik utama dalam penggunaan dan pemilihan peribahasa agar orang yang ditegur tidak terasa hati kerana peribahasa ini sifatnya berlapik dan tidak langsung. Kesimpulannya, peribahasa adalah cerminan orang Melayu dan lambang identiti mereka yang unik. Banyak peribahasa boleh membantu dalam membimbing hidup seseorang kerana ia sering mengandungi ajaran yang tidak bercanggah dengan agama. Selain itu, peribahasa juga sering digunakan dalam perlembagaan lisan atau undang-undang lisan dalam masyarakat tradisional Malaysia. Peribahasa Melayu ialah satu bentuk penggunaan bahasa yang berjaya mengungkapkan isu-isu
yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam nada dan suasana yang berbeza daripada bahasa tersurat yang lebih langsung. Dalam penggunaan peribahasa, didapati masyarakat zaman dahulu yang membentuk ungkapan ini sangat berpengetahuan dan peka terhadap alam sekitar sehingga mampu menggunakan unsur-unsur entiti konkret seperti haiwan dan tumbuhan untuk mengindahkan metafora dan kiasan. Oleh itu, peribahasa juga boleh digunakan oleh generasi kini dan akan datang sebagai panduan hidup. Sekian sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.